Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana. Walau di mana saja berada, di penjuru mana, di negeri mana, walau di mana saja berada, Mak Jah mendoakan supaya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, anak-anak, Mak Jah memang sentiasa gembira tahu bila dapat berkongsi cerita dengan anak-anak, walau di mana saja anak-anak berada. Anak-anak semuanya di dalam hati Mak Jah. Walaupun kita tak pernah berjumpa, yelah, kalau berjumpa pun Mak Jah tak tahu yang mana satu. Kalau jumpa di mana saja, tegur-tegurlah Mak Jah ni. Mak Jah ni orang tua, ya anak-anak. Walau di mana saja anak-anak berada, Mak Jah tetap sentiasa gembira, ceria bila nak bercerita dengan anak-anak. Mak Jah terasa setiap minggu Mak Jah ni macam seorang ibu yang sedang duduk di kursi dan anak-anak semua duduk mendengar cerita Mak Jah. Itu yang Mak Jah rasakan setiap kali bila Mak Jah buat recording tahu. Mak Jah sentiasa membayangkan anak-anak Mak Jah ni, cucu Mak Jah ni semua di depan mata Mak Jah. Itu sebab itulah Mak Jah rasa macam ceria. Terima kasih tahu anak-anak kerana sentiasa menyokong Mak Jah, sentiasa ambil berat tentang Mak Jah, mendoakan Mak Jah, ucap tahniah pada Mak Jah. Terima kasih anak-anak, terima kasih semuanya. Amin. Jadikan pada minggu ni Mak Jah nak bercerita tentang tentang pekerjaan. Pekerjaan ni macam banyaklah jenis pekerjaan kan. Tapi pekerjaan yang Mak Jah sangat orang kata sangat respect tau. Mak Jah sangat bangga pekerjaan yang macam mana tahu anak-anak. Pekerjaan yang membabitkan kematian. Contohnya macam orang tu penggali kubur, orang yang penguruskan jenazah, lagi satu yang buat batu nisan. Ini semua Mak Jah sangat-sangat kagum dengan mereka ni. Pasal apa? Diorang ni kena ada semangat yang kuat tahu anak-anak. Bukan senang nak buat kerja. Mak Jah ni ada jugalah orang kata macam orang ajaklah belajarlah kursus jenazah, tapi Mak Jah belum berani lagi. Berlakon adalah, tapi berlakon tu kita tahulah kan, ada ramai budak-budak kru, kameraman apa semua. Tapi kalau kita 2-3 orang aja, lepas tu nak menguruskan jenazah, memang Mak Jah belum berani lagi anak-anak. Mak Jah ni macam tak kuat lagi semangat. Tapi Mak Jah suka, Mak Jah tengok orang tu, Mak Jah memang sangat bangga dengan pekerjaan dia orang ni. Sebab apa? Kerja macam ni, dia orang ni kena orang yang orang kata kental iman dia anak-anak. Kerana macam-macam apa yang dia lalui tu kadang-kadang dia simpan di dalam hati dia kan. Banyak pengalaman dia orang ni yang kadang-kadang menyeramkan,
kadang-kadang tengok macam-macam. Bukan senang kan nak uruskan jenazah. Penggali kubur pun ada cerita dia juga. Kadang-kadang biasalah kan, dengan kehendak Allah jadi macam ni, macam-macam kita dengar cerita-cerita seram mengenai orang yang menggali kubur kan. Tapi pada minggu ni Mak Jah nak bercerita tentang tukang buat nisan. Mak Jah panggil tukang sebab apa? Tukang ni dia ni orang yang kreatif tau, seni. Buat batu nisan ni pun bukan senang. Dia kena ukir kan. Itu dia tukang lah. Kalau tukang buat batu nisan, tukang kita panggil tukang kayu, tukang ni kan. Tapi ini cerita mengenai tukang buat batu nisan. Itu pekerjaan dia. Dan cerita ni Mak Jah terjumpa dekat blog lah kan. Mak Jah baca, Mak Jah minat cerita ni. Mak Jah teringat Mak Jah nak kongsikan dengan anak-anak di luar sana. Cerita ni diceritakan oleh seorang budak ni. Dia tak cakap lah dia tu budak lelaki ke perempuan, tapi dia bercerita mengenai pekerjaan pakcik dia. Pakcik dia ni adalah seorang tukang buat batu nisan. Dia pun tak cerita juga di negeri mana. Dia tak sebut semua tu. Dia tak nak sebut negeri mana. Tapi dia kata pakcik dia ni dia dah buat batu nisan ni selama kurang lebih dalam 10 tahun. Dah lama. Dia ialah bukan senang kan anak-anak nak buat batu nisan ni, kena ada skill. Okey, dia kata pada satu hari dia kata pakcik ni didatangi oleh tetamu. Okey, tetamu ni datang naik kereta tau anak-anak, naik kereta suami isteri. Betul-betul datang parking depan rumah pakcik dia ni. Jadi pakcik dia pun jenguklah kat depan. Siapa yang datang ke rumah aku? Ada 2 orang suami isteri lah. Maksudnya 2 orang lah. Satu suami, satu isteri datang ke rumah pakcik budak ni. Masa tu dalam pukul 9, pukul 8 lebih, pukul 9 lah macam tu malam. Okey, jadinya dia kata suami isteri ni pun datang bagi salam apa semua. Jadi pakcik dia ni sambutlah malam ni. Dia kata malam tu malam Jumaat lah, hari Jumaat. Dia kata okey, dia pun jemputlah, pakcik tu jemputlah suami isteri tu pun masuk ke rumah. Jadi suami isteri pun masuklah ke rumah. Jadi dia orang pun bersembang-sembang. Jadi pakcik ni pun bertanya, apa hajat datang kan? Biasalah kita ni kan, kalau orang datang kita bertanyalah apa halnya, apa hajatnya. Jadi suami isteri ni cakap, kami datang ni nak minta pertolongan abang. Dia kata, apa dia? Pakcik ni cakap, nak minta pertolongan apa? Kami nak minta abang tolong repair batu nisan. Pakcik ni kata nak repair. Repair tu maksudnya nak baik pulih lah kan. Pakcik ni macam terdiam lah. Sebab apa? Tak pernah dia kata orang nak suruh baik pulih batu nisan. Jadi yang si suami ni pun bawalah bagi batu nisan tu. Batu nisan dia ada 2 kan, kepala dengan kaki. Dia pun bagi dekat pakcik ni. Kami nak minta tolong abang, tolong baik pulih batu nisan ni. Dia kata tolong baikilah apa yang patut, sebab dah lama sangat. Jadi pakcik ni pun kata, pakcik ni pun tengoklah orang tu bagilah batu nisan tu. Dia tengok, dia kata, pakcik ni kata batu nisan ni berbalut dengan kertas wak khabar. Dia kata, dia pun bukalah batu nisan ni. Batu nisan ni dah teruk lah. Dia memang dah kena banyak yang kena baik pulih balik. Dia dah macam berlumut dah lama. Jadi pakcik ni kata, dia pun tengok, dia buka, pakcik ni pun tengok, dia tengok, dia kata dah lama dah ni. Dia kata batu nisan ni macam mana nak baik pulih. Kalau bagi saya lah, kata pakcik ni, lebih senang kalau buat baru je. Sama je kan kalau buat baru, sebab ambil batu yang baru, tulis nama, tulis tarikh kematian apa semua, letak balik kan. Tapi tak nak
Yang tetamu ni kata, "Tak boleh bang, tak boleh." Dia kata, "Saya nak abang repair yang ini juga." Dia kata. Oh, pakcik ni kata, iyalah, pakcik ni pun macam, tak apalah, dia kata, sebab kan dia pun kesian tengok tetamu ni datang kan. Tak tahulah daripada jauh ke daripada mana. Tapi kesian pula, dia kata. Jadi pakcik ni kata, iyalah. Pakcik ni pun dia kata, saya akan cubalah, dia kata. Jadi bila dia pun dah setuju, pakcik ni setuju, yang tetamu suami isteri ni gembira lah. Dia pun bagi nombor telefon. Kalau maknanya kalau dah siap, apa, kontak dia balik kan. Lepas tu tetamu ni pun baliklah ke rumah, turun tangga, balik ke rumah dia balik. Jadi pakcik ni pun dia pun termangu-mangu lah kan. Pasal apa? Ini dia kata dalam 10 tahun dia buat batu nisan, tak pernah lagi orang nak baik pulih. Maksudnya nak repair balik. Dia kata dia cubalah, dia kata. Jadi dia pun ambil lah batu nisan tadi. Dia buka, dia tengok. Dia kata batu nisan ni lama. Dia masa tetamu tu ada tadi, dia sempatlah bertanya pakcik ni, batu nisan ni siapa yang punya? Tetamu tu cakap kepunyaan mak dia. Maknanya seorang wanita lah. Tapi kalau batu nisan ni, setahu Mak Jah, dia memang kalau wanita ada lain sikit design dia. Kalau lelaki lain sikit design dia. Jadi batu nisan yang disuruh pakcik ni repair adalah batu nisan seorang perempuan. Jadi pakcik ni pun dia pun ambil lah kain kan, dia lap-lap lah nak repair balik kan. Dia lap batu nisan dah berlumut dah, dia kata memang dah kotor. Tulisan Jawi dia pun dah tak berapa nampak. Jadi dia pun lap, dia kata dia bersihkan balik apa semua. Dia tengoklah kematian nama perempuan ni, Polan binti Polan dah. Lepas tu tarikh kematian dia tahun 1990. Dia tengok situ. Jadi dia pun lap elok-elok. Dia kata banyak yang dah sumbing. Sumbing tu dia dah macam, yelah, batu tu dah orang kata dah hilang dah design tu. Jadi dia kena repair balik, dah sumbing dah. Dia pun lap batu tu. Dia pun tak sedar jam dah menunjukkan dekat pukul 12. Dia leka dengan pekerjaan dia. Jadi dia pun mengantuk. Dia pun tinggalkanlah batu nisan tu dekat situ. Dia pun pergilah masuk tidur. Jadi pakcik ni pun pergilah ke bilik dia. Dia pun rasa mengantuk, dia nak tidur kan. Dia pun pergi baru menguap nak tutup mata. Dia pun baru nak pejam mata dia. Ini yang suspensnya anak-anak. Baru pakcik ni nak pejamkan mata, belum tidur lagi anak-anak, baru nak melelapkan mata dia tercium bau bunga kemboja. Macam angin bunga kemboja tu datang. Jadi dia kata, ish, bau apa ni kan? Dia mesti tahu rumah aku mana ada pokok kemboja. Bunga kemboja datang, bau tu wangi aja kan anak-anak. Jadi dia pun dah macam tak sedar hati lah. Tapi pakcik ni dia dah biasa kan, dia buat tak tahu je lah. So dia pun macam tidur. Dia nak baring, nak lelapkan mata. Dia terdengar apa anak-anak? Dia terdengar bunyi kaki mengesut anak-anak. Mak Jah tak boleh nak gambarkan macam mana. Dia bukan kaki yang menapak tau. Kalau kaki menapak dia boleh bunyi macam tap, tap, tap. Ini dia mengesut. Dia mengesut tu macam, kalau dalam filem-filem kan kita selalu nampak orang hantu mengesut kan. Dia mengesut, dia bunyi macam sit, sit, macam tu. Sit, macam mengesut. Pakcik ni dia dah mulalah, apa pula benda mengesut ni, dia kata kan. Mengesut, pakcik ni masih tak nak buka mata dia lagi. Mengesut. Lepas tu pakcik ni biarkan aja. Bila dia mengesut, bila pakcik ni buat tak tahu, dengar bunyi dentuman, kedebung.
bunyi macam kena baling batu anak-anak. Pakcik ni pun terbangun lah. Ini tak boleh jadi. Pakcik ni kata, bunyi kuat macam dentuman yang kena macam orang baling batu. Jadi pakcik ni pun terbangun lah. Dia buka mata lah. Sebab apa? Itu baru dia nak bangun. Pasal apa? Dia takut pencuri masuk rumah dia. Dia ingat pencuri baling batu kat rumah dia. Dia pun buka mata. Dia nak bangun lah. Tapi anak-anak, bila dia nak bangun, dia tak boleh bangun anak-anak. Ni, bau dia ni rasa berat gila. Berat macam ada macam batu dekat bau dia. Dia tak boleh bangun. Dia macam dia cuma boleh duduk kat katil dia tak boleh bangun seberat-beratnya. Bau dia ni macam dah, apa kata orang, ada satu benda dekat atas bau dia. Jadi dia macam kaku tau. Dia tak boleh bangun anak-anak. Dia buka mata dia besar. Dia tengok apa anak-anak tahu? Dia nampak cahaya dekat depan dia tu anak-anak. Dia nampak lembaga seorang wanita yang tinggi lampai yang tingginya dah mencecah sampai ke siling rumah pakcik ni. Tapi lembaga tu dia tahu adalah lembaga wanita. Tapi muka dia tak nampak sangat. Sebab apa? Rambut dia macam mayang mengurai, rambut dia panjang, dia dah memenuhi muka dia, separuh muka dia. Lepas tu pakaian dia pakai compang camping yang macam dah tak terurus tapi berwarna hitam. Tangan kiri lembaga ni tadi memegang batu nensan yang pakcik tu nak repair. Jadi dia pegang batu nensan ni anak-anak. Lepas tu mata dia yang marah dekat pakcik ni, merenung marah, muka dia yang nampak separuh ni. Tapi pakcik saya tahu memang hodoh lah, tak cantik kan. Lepas tu tangan dia ni, batu nensan ni, dia nak baling dekat pakcik ni. Dia nak empuk pakcik ni lah. Pakcik ni, ya Allah, matilah aku, dalam hati dia lah. Dia pejam mata, dia bacalah apa yang patut ke anak-anak. Dia pejam mata dia, tapi dia pasrah lah. Sebab dia memang tak boleh nak buat apa-apa lagi. Sebab dia dah tak boleh nak bangun kan. Lembaga tu nak baling dekat dia. Dia pun baca apa yang patut. Dia pun buka mata dia balik. Lembaga tu dah hilang anak-anak. Maknanya dah tak ada apa-apa dah. Pakcik tu pun memang lega lah. Lepas tu, tak lama lepas tu, azan subuh pun berbunyi kan. Azan subuh pun dah azan lah. Maknanya dah dekat nak pagi kan. Jadi pakcik ni pun memang berpeluh-peluh lah. Dia teringatkan kisah dia tadi. Apa lagi lepas azan, lepas solat subuh je, dia pun telefon lah tetamu dia yang hantar batu nensan tu. Dia telefon dekat orang tu. Dia kata, tolonglah, datanglah ambil batu nensan ni. Saya tak nak buat kerja ni. Saya tak nak teruskan. Lepas tu, pagi tu, datanglah balik suami isteri tu. Suami isteri tu datanglah. Lelaki tu datang. Pergi jumpa dengan pakcik ni. Dia kata, bang, abang aja harapan terakhir saya bang. Dia kata, kenapa abang tak nak buat bang? Pakcik ni baik tau. Dia tak nak cakap apa pun yang berlaku. Minta maaf lah, saya tak boleh nak buat. Dia kata, awak ambil lah balik batu nisan ni. Dia kata, sebenarnya bang, tetamu tu bagi tahu. Sebenarnya bang, termasuk tempat abang ni, dah berpuluh-puluh tempat lain dah saya suruh dia orang repair, dia orang pulangkan balik pada saya. Dia orang tak nak repair. Saya tak tahulah kenapa bang. Dengan abang ni harapan tak akhir, saya ingat abang nak buat, tapi rupanya abang pun tak nak buat. Tak tahulah nak buat macam mana. Dengan pakcik ni kata, minta maaf lah, saya tak boleh nak buat. Jadi tetamu tu tak boleh nak buat apa. Dia ambil batu nisan dia tu balik. Dia pun balik lah. Pakcik tu kata, mungkin orang yang lain tu pun kena perkara yang sama. Sebab itulah dia orang tak sanggup nak repair batu nisan tu. Dan kenapa dia jadi macam tu, wallahu alam. Mereka semua tak tahu apakah misterinya batu nisan tu, kenapa jadi macam tu. Pakcik ni pun tak nak ambil tahu. Yang dia tahu, dia tak nak teruskan kerja tu. Sebab itu benda tu macam marah. Macam marah pakcik ni nak repair batu nisan dia.
Jadi pakcik ni tak nak ambil keputusan, dia tak nak buat, tak nak teruskan. Jadi selamatlah dia kan anak-anak. Jadi itulah dianya cerita kita pada minggu ini anak-anak. Cerita pasal Batu Nisan pula kan. Jadi apa pun Mak Jah mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada anak-anak tahu, kerana anak-anak sanggup sudi mendengar cerita Mak Jah. Mak Jah minta maaf kalau ada tersalah, terkurang, terlebih cakap, terkasar, tersinggung perasaan, Mak Jah minta maaf. Dan juga Mak Jah minta maaf kerana mengambil masa anak-anak di luar sana. Apa pun Mak Jah tetap mendoakan kesejahteraan anak-anak walau di mana anak-anak berada. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi insya-Allah di minggu hadapan seperti biasa ya anak-anak. Tapi sebelum tu Mak Jah nak pesan, jangan leka ya anak-anak hidup di dunia ini, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.